Antara keutamaan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan campuran ini adalah untuk melihat bagaimana kos sara hidup rakyat yang dialami pada ketika ini dapat dikurangkan ataupun dilegakan. Pelbagai inisiatif yang akan diangkat oleh beliau pastinya ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata sekalian. Begitu juga apabila Datuk Seri Anwar membuat kenyataan semalam dan hari ini berkaitan dengan untuk memberi sedikit bantuan kepada para pesawah berkaitan dengan untuk memecahkan monopoli bernas dalam industri beras ataupun padi. Jadi itu antara perkara yang terawal yang sudah pun dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan hari ini. Dan tahun depan juga Syed Mokhtar Al-Bukhari berjanji untuk menambah peruntukan bantuan kepada pesawah dengan puluhan juta lagi. Dan hari ini apabila ditanya oleh pemberita semalam berkaitan dengan kekurangan bekalan telur di pasaran, Menteri Pertanian Asas Tani dan juga Sekuriti Makanan memberi jaminan antara langkah segera ataupun jangka pendek diambil adalah membenarkan pengimportan telur dari negara-negara bekalan, dan itu akan dipantau dengan melihat keperluan peternak-peternak tempatan dengan lebih dana yang akan diperuntukkan melalui Agrobank. Dalam masa yang sama juga untuk memantau bekalan telur dan juga ayam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Jadi ini antara perkara segera yang sudah pun dilaksanakan. Tetapi pada malam ini saya amat bertuah Menteri yang berkaitan dengan kos sara hidup dan juga perdagangan dalam negeri ini bersama saya, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang pastinya ada agenda tersendiri kerana kali ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri digabungkan ataupun ada satu portfolio baru berkaitan dengan kos sara hidup. Ini mungkin yang menarik perhatian saya dan juga rakyat di luar sana. Apakah yang sebenarnya akan dilakukan oleh portfolio ini? Adakah ia berbentuk satu kementerian yang khusus untuk melihat kos sara hidup dan harga barang, ataupun Datuk Seri Salahuddin ada kerja khusus yang lebih luas untuk tidak silo, maksudnya berurusan dengan Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, Menteri Sekuriti Makanan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Menteri Ahli Ehwal Cuaca dan sebagainya. Kerana itu antara saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi terima kasih Datuk Seri, walaupun baru hari kedua masuk ofis secara rasmi. Jadi Datuk Seri, apa reaksi awal Datuk Seri dengan satu portfolio yang saya rasa ini antara Panglima Perdana Menteri nampaknya, kerana banyak kali, acap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat bahawa kos sara hidup, gaji, peluang pekerjaan ini akan diberi keutamaan oleh kerajaan yang baru ini. Pandangan Datuk Seri. Terima kasih Astro kerana antara yang awal memanggil saya untuk membicarakan tentang isu kos sara hidup. Memang seawal saya diamanahkan, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta saya untuk mengetuai kementerian ini. Kalau ada satu interview, semua 25 menteri tidak akan berselera untuk masuk kementerian ini. Ya, awal sangat ni. Jadi saya mengambil cabaran itu, ya, walaupun saya mengharapkan untuk kembali ke Kementerian Pertanian. Ya. Tapi bagus, pengalaman di Kementerian Pertanian itu membantu kerana saya telah banyak belajar dari segi pengeluaran di peringkat upstream. Ya. Saya melihat kementerian ini lebih kepada downstream, ya, daripada rantaian the whole value chain itu. Jadi bila menyebut tentang kos sara hidup ini, dari segi tugas hakikinya adalah memastikan pendapatan perbelanjaan hangus rakyat itu, seperti membayar rumah, kereta dan seumpamanya itu pada tahap yang mereka mampu untuk survive. Keduanya adalah tentang pendapatan, sama ada allowance mereka dan saham mereka ataupun dividen mereka itu mampu untuk mengatasi ataupun paling tidak pun keluarga isi rumah itu dapat menikmati tahap hidup yang sepatutnya mereka dapat pada hari ini. Maka sudah tentu elemen terpentingnya adalah barangan. Ya. Jadi tugas hakiki KPDN ini, so saya nak promote nama KPDN lah.
sebab dah banyak sangat akronimnya itu. So officially kita namakan KPDN, ambil daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jadi tugas hakiki KPDN ini adalah untuk memastikan barangan keperluan rakyat ini stabil di pasaran untuk mengelakkan chaos, huru-hara ataupun berlakunya demonstrasi pecah kilang ataupun pecah kedai, ya. Stabil. Yang keduanya, harganya mesti berpatutan. Itu tugas hakiki kementerian ini. Sementara rakan saya yang memang berkait rapat, iaitulah Kementerian Pertanian, MAFI, akan pastikan bekalan makanan itu cukup. Itu. Harga akan dipindahkan nanti kepada kementerian ini untuk mengendalikannya. Jadi tugas ini sangat besar kerana hari ini rakyat berhadapan dengan post-COVID. Itu berlaku di peringkat global, ya. Jadi saya terangkan sedikit hari ini di depan saya tak nak pergi jauh dahulu. So tugas di hadapan saya ini adalah menghadapi isu kekurangan bekalan telur di pasaran. Dan inilah protein, sumber protein yang paling murah yang rakyat boleh beli. Yang keduanya adalah isu minyak polybag, minyak sawit, yang minyak subsidi, masak, subsidi 1 kilo itu. Itulah dua isu yang saya 2 hari ini berlari ke sana kemari. Lepas punch card, saya masuk dalam mesyuarat kabinet khas yang pertama. Sebelah petang sekejap saya mendengar taklimat secara khusus, dan sebelah petangnya saya berkejar ke sebuah hypermarket untuk melihat sendiri sama ada bekalan telur ayam itu cukup dan minyak masak subsidi itu ada atau tidak di pasaran. Jadi ini penting, ya, untuk saya fahami. Dan petang tadi pukul 2 petang sebelum saya ke Astro, saya telah memanggil mesyuarat sesi lebat urus dengan semua penggelang-penggelang utama minyak sawit. Itulah industri players seperti Sam Dabi, daripada FGV, syarikat Lamsun, KL Kepong dan sebagainya, MPOB, dan juga terlibat wakil daripada Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Untuk apa? Untuk saya benar-benar faham dan mendapat satu taklimat lengkap yang hampir sempurna tadi untuk kita memahami the whole value chain itu, ya, rantaian nilai itu. Dan di sinilah kita melihat bahawa perlunya engagement yang lebih kerap. Saya dapat faham tentang cadangan-cadangan yang telah dapat kita perolehi. Cuma saya nak beritahu rakyat, saya tak nak mahu jadi seorang menteri yang banyak berjanji. Harapan rakyat terlalu tinggi. Dan saya di sini adalah untuk mengambil tanggungjawab, menyelesaikan isu ini, mungkin mengambil pendekatan yang orang kata soft landing. Tak boleh terburu-buru, kerana contohnya isu telur ini, ya, saya nak beritahu rakyat supaya dia tidak sama dengan ayam, bekalan ayam, daging itu, ayam daging itu, kerana daripada dia dibela, direban sampai dia boleh dijual itu prosesnya 30 hari hingga 40 hari sahaja. Lepas itu kita boleh jual sebulan lebih saja, ya, ataupun gitulah. Tetapi telur ayam, bila saya faham ini, baru masuk ini dalam kementerian ini, daripada anak ayam itu nak sampai kepada dia bertelur itu 6 bulan. So kalau tidak cukupnya rantaian bekalan itu, supply chain itu, secara logiknya dia terganggu, ada disruption di peringkat market dan juga di peringkat ladang. Jadi bayangkan hampir Ramadan nanti. 6 bulan akan datang itu nanti, negara akan hadapi isu krisis telur ini. Jadi ini yang sedang kita perhatikan, dan ia tidak selesai overnight. Tak boleh menteri cakap bila saya masuk pejabat besok telur turun, ya, ataupun ada bekalan. Dia takkan jadi begitu. Jadi semalam juga kita mendengar ada usaha untuk kita mengimport bekalan telur ini. Tapi perlu diingat jangka hayat telur ini
paling tinggi pun cepat 6 hari. Lebih pada itu kualitinya akan jatuh, dan saya perlu juga mengadakan lebih banyak engagement dengan pihak Kementerian MAFI Pertanian, kerana memang dia boleh mengimport, tetapi dari segi kualiti bila masuk dalam pasaran nanti harus diperhatikan dengan cermat oleh kementerian ini. Okey, Datuk Seri, itu dari sudut pemantauan dan juga memastikan kesinambungan, kelestarian, bekalan, perkara-perkara yang asas untuk diguna pakai oleh rakyat, apatah lagi protein. Antara sumber protein yang paling murah yang mampu dimiliki, yang mampu dimakan oleh rakyat adalah ayam dan telur ayam. Kalau ini dua sudah ada gangguan, kita tak boleh bayangkan mereka nak pilih ikan, mereka nak pilih daging, itu jauh sekali, ataupun ikan salmon dan sebagainya. Jadi ini antara prioriti dan diberi penekanan oleh Datuk Seri Sailuddin. Tetapi berkaitan dengan kos sara hidup ni juga, ia berkaitan dengan supply dan demand. Kalau kita lihat supply hari ini kurang, tetapi demandnya amat tinggi dan juga kosnya amat tinggi. Jadi bagaimana sistem rantaian ini dipantau oleh Kementerian Datuk Seri, dan kita nak tanya tentang itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam agenda Wani pada malam ini, saya bersama dengan Menteri yang bertanggungjawab dengan hal ehwal perdagangan dalam negeri dan juga kos sara hidup, Datuk Seri Sailuddin Ayub. Datuk Seri, apa fahaman Datuk Seri tentang kos sara hidup ini? Kita kena tanya Menteri dulu, kos sara hidup ni. Ya, saya dah sebut tadi bahawa ia memastikan perbelanjaan hangus itu ia dapat mencukupi dan juga pendapatan. Itu yang kita harus pastikan, ya. Kalau boleh setiap isi rumah itu, rakyat itu dia cukup. Sebab itu ada gulungan M40 dan B40. Jadi fokus kementerian adalah kepada B40 dan M40 ini. Itu yang penting dan sekali. Dua kategori ini pun melebar jumlahnya apabila kesan daripada pandemik, kan? Ya, itu sangat ketara. Kalau boleh saya sebut di sini bahawa kalau kajian yang dibuat oleh Khazanah B40 M40 ini, jumlahnya pada 2016 adalah 5.56 juta isi rumah, ya. Dan kemudian saya boleh mengunjurkan kalau 2022 ini akan bertambah mungkin 30%, ya, akan mereka akan meningkat. Jadi bayangkan gulungan inilah sebenarnya yang menjadi target kita. Jadi inilah disebut tadi, inilah protein yang paling murah, telur, ya. Ayam itu yang paling affordable untuk mereka dapat di pasaran. Jadi itu yang menjadi keutamaan kita. Jadi visi besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah untuk memastikan kos sara hidup ini dapat dipertingkatkan. Tapi dalam suasana mana? Jadi Datuk Seri Anwar memperolehi kepimpinan, bolehlah kita sebut post-COVID, post perang Ukraine dan Rusia. Jadi berbalik kepada bekalan makanan tadi, saya perhatikan ialah semasa di kementerian lepas pun kita mengimport balance of trade kita tu hampir 60 cacah 60 bilion setahun. Kerana kita mengimport animal feed punya ingredients, jagung dan juga baja yang kita gunakan untuk kita menyuburkan tanaman, potash sebagai contoh, dan juga urin, kita terpaksa mengimport. Berlakunya peperangan di antara Rusia dan Ukraine ini melibatkan dia berlakunya disruption, di pasaran, dan walaupun kita mengimport daripada Argentina post-COVID, tak mencukupi. Berapa banyak kapal yang boleh berlayar di lautan, yang terbang di angkasa sangat kurang, kos meningkat. Jadi inilah yang sedang kita hadapi pada hari ini. Saya lebih suka lebih realistik, ya. Jadi untuk memulihkan kembali rantaian nilai dan supply chain itu, dia memakan masa, ya. Jadi izinkan kami untuk membuat yang terbaik. Saya dah sebut tadi,
engagement dengan players tadi sangat penting. Dan apa yang saya gembira petang tadi adalah kita dapat sedikit ruang, ya. Sebelum ini sangat sensitif bila kita menyebut tentang bagaimana sebagai contoh dicadangkan sebelum ini supaya ada two tiers harga. Kerana kita dapat beberapa maklumat yang penting, ya. Sebenarnya consumption atau penggunaan minyak masuk tempatan hanya 6% saja. Tak ada tinggi mana? Ya, sedangkan pengeluaran yang lain tu kita ekspor. Ya. Kita banggalah. Itu maknanya kita boleh mengekspor selebihnya itu 94%. Tapi di dalam harga masih mahal. Di dalam harga masih mahal. Itu isunya yang sepatutnya pemain industri boleh tolerate di sini. Sebab itu saya ada engagement petang tadi. Jadi apa yang saya agak gembira adalah di akhir mesyuarat itu adalah mereka bersedia untuk berbincang. Ini satu berita baik. Isunya beginilah. Ini yang benda kita boleh buat. Ya. Under my area of influence. Sebagai menteri, saya panggil mereka dan ada ruang. Jadi engagement itu perlu daripada pegawai. Mungkin setiap minggu pegawai akan mengadakan. Jadi untuk mewujudkan dua harga two tiers price tu boleh dilaksanakan? Boleh dilaksanakan. Saya nampak cahaya di hujung terowong itu. Jadi maknanya masuk two tiers itu harga ekspor lain harga. Mereka boleh ikut pasaran dunia. CPO pada hari ini pun dah mencecah hampir 4,000 lebih satu tan metrik. So tak ada masalah. Masih untung besar. Masih untung 6% saja untuk tempatan. Jadi barulah di sini kita melihat kalau sebelum ni ada isu kartel, Datuk Seri Anwar pun nampaknya sudah begitu berani untuk mendepaninya. Isu monopoli. Saya harus 2 kali lagi lebih berani untuk menghadapi isu kartel yang kalau ada. Tapi saya tidak mahu membuat tuduhan awal. Yang penting mereka telah datang ke kementerian tadi, hampir 10 syarikat besar, pemain industri. Jadi kalau boleh kita laksanakan two tiers harga ini, maknanya 6% saja untuk domestik, kita boleh turun. Rakyat akan mendapat manfaat. Jadi let me try first. Okey, Datuk Seri, itu yang boleh kita lakukan kerana kita pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Tetapi bagi kita yang tidak ada kemampuan produk-produk makanan yang di luar kawalan kita kerana kita menjadi pengimport utama seperti makanan haiwan, dedak haiwan, baja dan sebagainya. Begitu juga barang-barang keperluan yang lain. Tetapi apabila kita mengimport tu kita menggunakan dolar Amerika dan kita tahu nilai jatuh begitu teruk sekali nilai kita dan nampaknya ada peralihan sedikit selepas peralihan kuasa ini. Jadi adakah berkaitan dengan inflasi ini Datuk Seri akan melihat satu ruang yang perlu diberi perhatian juga kerana itulah caranya bagaimana rakyat akan mendapat harga yang berpatutan. Dia berkait rapat lah. Ini, Datuk Seri. Isu ini kalau kita bincang pasal subsidi, dia ada kesan pada inflasi. Ya. Sebab ianya sebab itu kena cermat. Dia macam seesaw, macam main jungkat-jungkit. Ya. Kita nak sini terjangkit, sini rendah, sini akan terjangkit. Nanti rakyat akan bayar lebih. Ini yang kita tidak mahu. Rakyat nak satu berita gembira yang ada pada hari ini. Sebab itu sebenarnya akhirnya saya faham setiap kementerian tidak boleh work in silo. Tak boleh bersendirian. Mafi dengan mafinya, KDP dengan KPDN dengan caranya, MOF dengan caranya. Sebab itu kita ada majlis, kita ada jawatankuasa kabinet tentang kos sara hidup, NAKOL. Di sana ada lebih kurang 8 kementerian yang telah pun sebab itu sebelum ada kabinet, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memanggil mesyuarat NAKOL pada hari bekerja. Betapa pentingnya, saya pun pernah dulu semasa Pakatan Harapan dulu menganggotai NAKOL ini, tapi NAKOL ini mesti diperkasakan, diberikan mandat dan mesti dipengurusikan oleh Perdana Menteri ataupun timbalannya. Kerana sebagai contoh, saya nak bagi menyambung tadi tentang bagaimana rantaian nilai tadi. Yang berlaku kepada KPDN ini adalah kita mengambil di pertengahan jalan. Di hujung sekali. Di pertengahan dan di hujung. Sampai di rak. Pengeluaran itu kementerian masing-masing. Langsung tak tahu tu. Tak tahu itu. Kita ambil di pertengahan, di peringkat refinery, pengilang, pemborong dan peruncit. Ini barulah kita dapat.
Macam mana kita nak kontrol? Tak boleh. Zero control. Kadang-kadang dalam setengah isu. Jadi oleh itu, bila kita duduk dalam NACOL, okey, kita cerita tadi tentang bagaimana pihak industri boleh mengurangkan, boleh bersetuju untuk kita buat 2 tiers. Mereka beri pandangan. Kata berilah kami lebih pekerja asing. Bukan Buruh. di bawah Datuk Seri kan? Okey. Kemudian jentera-jentera kilang. Mestilah Itu MITI sebagainya. mesti diturunkan cukainya. Tax. Pencukaian. Itulah kuasa MOF, ya. Kemudian pekerja asing di bawah buruh. Kemudian kuantum nak import berapa di bawah MITI. Jadi nak menyalahkan keseluruhan isu ini kepada Kementerian KPDN ini, saya harap itu kena berlaku adil. Saya dan kementerian ini hanya boleh mampu mengatur, menguruskan ataupun kita manage untuk pricing itu, provided that semua kementerian itu mesti faham. Maksudnya political will sedang bergerak ke arah itu? Betul? Ya, saya sangat yakin kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu ke arah itu. Sebab itu saya katakan tadi, bila ketua itu, general itu memberikan isyarat yang jelas, maka lebih bersemangat atau lebih iltizam kita untuk bersama menyelesaikan isu ini. Tapi keseluruhan rantaian nilai itu termasuk lebih kurang 8 kementerian itu mesti faham. Jangan pula kita nakkan mengurangkan pricing ini, kita nak mengalihkan harga shilling yang bergerak-gerak ini kepada 2 tiers ini, tiba-tiba dia pihak MOF kata tak setuju kerana tak nak mengurangkan tax. Tapi oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan ke arah bantu rakyat, itu kita setuju. Selesai dulu. Ingat tak? Ini isu dululah. Kenapa pula Anwar Ibrahim sebagai PM nak jadi Menteri Kewangan dalam kes YNDB? Itu hal tak baik. Kita forget it lah. Itu semua dah berlalu. Tapi sebagai Menteri Kewangan, dia mahu melihat harga ayam ataupun harga ikan di pasaran itu turun untuk memenuhi kos sara hidup. Visi dia. Jadi dia sebagai Menteri Kewangan ada iltizam menurunkan cukai ataupun zero cukai, contohnya ke arah jentera, ke arah bahan-bahan import seperti baja, seperti jagung, racun serangga, ke arah supply raja nilai di peringkat ladang dan peringkat peruncitan itu dapat kita kemukakan harga yang lebih baik. Itu pentingnya. Tapi dari sudut jangka masa pendek, Datuk Seri, orang nak tengok juga kerana ini memakan masa juga, kerana proses kan, banyak kementerian terlibat. Adakah jualan-jualan murah, jualan-jualan yang berkaitan dengan perkara bahan-bahan asas untuk rumah tangga ini akan lebih giat dianjurkan kerana dan diberikan sedikit insentif kepada pasaraya utama yang dekat dengan rakyat itu membuat jualan-jualan tertentu dalam tempoh-tempoh tertentu? Saya tak sempat lagi mendapatkan figure yang tepat tentang subsidi di bawah bidang kuasa saya, kementerian. Tapi KSU telah beritahu saya bahawa ada peruntukan itu, subsidi itu. Jadi jualan-jualan di peringkat bawah gunakan subsidi. Jalan terus. Jadi ada market atau pasar-pasar malam, pasar harian yang pada hari itu ayam harga pasaran katalah RM9.90. Hari itu dia boleh beli dalam RM8 begitu. Rakyat dah cukup suka. Telur sebagai contoh, kalau boleh diturunkan sedikit harganya, dan bakalan ada, rakyat dah cukup suka. Jadi apa yang ada di hadapan ni, orang kata low hanging fruit ini akan kita buat. Jadi setiap kementerian itu dia ada subsidi itu untuk kita bantu rakyat. Okey, terima kasih Datuk Seri. Banyak perkara yang belum mungkin Datuk Seri dapatkan pendetailannya ataupun dicerakinkan lagi. Kena datang lagi lah mungkin sebulan lepas ni, kerana lebih seronok boleh bercakap kan. Kerana masih terlalu awal dan Datuk Seri baru mendapat taklimat dan engagement dengan pihak 1-2 pihak saja berkaitan dengan pasaran dan juga harga barangan. Tetapi mungkin ini merupakan good start. Kita harapkan lebih banyak good start yang lain untuk pendekatan-pendekatan engagement dan juga libat urus dengan pemain dan juga pemegang taruh dalam bidang Kementerian Perdagangan dalam setengah minit. Jadi macam tadi saya segera memanggil pemain industri tentang minyak sawit. Minggu depan saya akan juga memanggil pemain industri dalam bidang ayam telur ini supaya mereka juga dapat kita rundingi. Dan juga mesyuarat NACOL ini sebab oleh kerana KPDM menjadi sekretariat
Urustianya kita akan panggil juga dengan cepat. Ya. Dan ini tak lama lagi nak Christmas, orang nak buat kek banyak. Dapat full endorsement daripada Yang Perdana Menteri. Betul. Itu yang sangat saya yakin untuk terus menajui kementerian ini. Ya, telur, protein utama dan murah. Banyak perayaan utama negara akan berlangsung dalam sebulan dua ini, bermula dengan perayaan Christmas, lepas tu Tahun Baru Cina, lepas tu hari bulan puasa, lepas tu raya. Kalau ada masalah rantaian, saya rasa Datuk Seri akan menjawab banyak nanti. Terima kasih Datuk Seri Salahuddin Ayub, Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Sekian, kita jumpa lagi.